pada hari ini kita akan meneruskan sambung tadabbur dan rahsia hasad dan sakit mata atau penyakit mata dalam Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya para jamaah, hasad dan penyakit ain bahaya sangat, dan dua-dua itu nikmat ada. Hasad dan penyakit ain. Kita sebut hasad, dengan hasad mesti ada penyakit ain. Oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran Al-Karim untuk kita sebagai ubat. Hasad ialah penyakit. Hasad, dengki ialah penyakit. Penyakit ain itu pun penyakit. Macam mana kita tahu penyakit itu ada, dan macam mana kita ialah membuat rawatan yang terbaik. Kita akan tahu dan dapat rawatan yang terbaik melalui Al-Quran Al-Karim. Kita manusia hanya hidup di dunia ini satu kali. Jangan lupa itu. Satu kali itu yang kita hidup, kita ialah memerlukan hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Kita tak boleh cuba kali pertama kalau tak berjaya, tak apa. Kali kedua kita boleh hidup baik. Tak. Hari yang lalu tidak akan datang lagi. Pasti ada hari yang baru. Dan tiap-tiap hari kurangkan umur kita. Sebab umur kita di dunia ini ialah sudah tetap. Okey, dia bukan hidup sampai bila tidak. Di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tetap sudah tahu seorang ini akan hidup berapa lama, seorang ini akan hidup berapa lama. So memang tetap. Saya mahu kita hidup di dunia ini, yang pertama sekali kita ialah mesti rasa kita ialah ringan. Mesti rasa ringan. Macam mana kita rasa ringan? Kalau tidak ada berat atas kita. Salah satu berat itu ialah hasad. Tinggi, sangat-sangat berat atas kita. Dia memang ganggu emosi kita. Dia ganggu keadaan kehidupan kita. Ganggu ialah cara kita di dunia ini. Apa-apa yang kita buat di dunia ini, kita memang tak rasa puas hati. Sebab ada dua masalah. Satu masalah dalam hati, lagi satu dalam mata. Hasad tinggi memang ada dalam jiwa, dalam hati kita manusia. Penyakit ain memang ada dalam mata. Tapi biasalah ada hubungan antara
Oleh itu Allah Azza wa Jalla telah sebut dalam Al-Quran. Kalau boleh para jemaah silakan buka suratul Hajj. Suratul Hajj, surat 22. فإنها لا تعمى الأبصار. Sesungguhnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati. Yang buta itu bukan mata kepala, tetapi yang buta itu ialah mata hati. Supaya kita faham para jemaah, ada berkaitan antara mata kepala dan mata hati. Hasad memang dalam hati, penyakit ain memang dalam mata, tapi ada berkaitan antara dua-dua, satu dalam, satu luar. Okey, kita sebagai manusia mahu hidup di dunia ini, dengan kehidupan yang baik. Kalau mahu dapat kehidupan yang baik itu mesti bersihkan dalam dan bersihkan luar. Para jemaah, kita memang tahu ini besar. Sebab ini ialah dua penyakit. Bukan kita hanya datang supaya kita mengambil obat. Salah. Kalau hanya kita datang kelas ini supaya kita ambil obat sahaja, tak betul. Kita mesti tahu kita sakit apa. Betul? Kalau kita tengok macam pelajar yang masuk universiti perubatan, kalau mereka masuk supaya tahu obat untuk penyakit sahaja, pasti mereka tidak akan berjaya. Sakit perut, makanlah obat ini. Sakit kepala, makanlah obat ini. Sakit gigi, makanlah obat ini. Sebenarnya itu cara yang tak bagus. Kita sebelum makan obat itu, kita nak tahu sakit apa itu. Okey, sakit apa? Apa jenis penyakit itu? Dan kita perlu tahu ialah yang menyebabkan penyakit itu. Dan
hari ini sakit perut makan obat. Tapi saya tak tahu apa sebab kenapa aku sakit perut. Mungkin hari ini sakit perut makan obat, besok saya buat yang sama, besok akan sakit perut juga. Makan obat, lusa buat yang sama. Sakit perut, la ilaha illallah. Saya tak mahu hidup sakit perut. Tak mahu. Oh, kalau saya sudah tahu, oh sakit perut sebab ada satu makanan yang aku makan, oh lain kali aku tidak makan lagi. Betul tak? So kita nak tahu apa sebab, apa jenis penyakit itu. Kemudian kita nak tahu punca penyakit itu, yang menyebabkan penyakit itu, supaya kita hidup aman. Sama juga kita datang ke sini, bukan hanya kita mau ambil obat untuk hasad atau penyakit air sahaja. Mungkin kita dapat, sebenarnya kita akan dapat, tapi sebelum kita tahu obat dulu, kita mesti tahu bahawa penyakit itu ada. Sebab ramai orang tak percaya. Ramai orang tak percaya bahawa ada penyakit dalam hati yang bernama hasad tinggi. Dan tak percaya juga ada penyakit mata. Ramai orang tak percaya. Sebenarnya jemaah kita mesti percaya dan kita mesti tahu bahawa penyakit itu ada. Ini satu. Yang kedua, kita ialah mesti tahu punca penyakit itu. Yani siapakah yang boleh dengki atau penyakit mata siapa? Sebab manusia semua para jemaah, manusia semua sama. Yani kita semua ialah dari jenis yang sama. Cuma di antara kita manusia ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Islam pun ada yang baik, ada yang tak baik. So saya nak tahu siapakah dari manusia ini yang boleh tinggi dan saya mungkin sakit melalui mata dia. Saya nak tahu. Oh, macam mana tahu? Sebenarnya Al-Quran akan memberitahu kita. Okey, Al-Quran akan beritahu kita supaya kita berhati-hati. Supaya kita berhati-hati. Kemudian Al-Quran akan bantu bagaimana kita ialah mencari ubat yang terbaik. Dan bagaimana kita kalau ada sifat hasad tinggi, bagaimana kita ialah bersihkan diri kita. Dan Al-Quran akan bantu kita juga supaya kita hidup aman dan selamat. So kita nak selamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Kita mahu selamatkan diri kita dari orang lain. Okey. Sekarang yang kita perlu para jemaah, sekarang yang kita perlu ialah yang kita telah mula minggu lepas, kita perlu dalil dari Al-Quran tentang hasad tinggi dan penyakit air. Melalui dalil itu, kita akan tahu bahawa hasad tinggi, penyakit mata ada. Dan kita akan tahu siapakah itu yang mempunyai hasad dan penyakit mata. Itu sangat-sangat penting para jemaah. Okey? Kalau boleh para jemaah, silakan buka surah Al-Imran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sebenarnya para jemaah, ayat ini akan memberitahu kita tentang hasad tinggi. Semua ayat yang kita akan dapat akan memberitahu kita tentang hasad, tentang dengki. Kali ini Al-Quran akan memberitahu kita tentang hasad. Tapi siapakah itu yang akan hasad kita? Ta'ifatun min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab, ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyadari. Sebenarnya para jemaah, dalam Al-Quran ada banyak pelajaran. Sekarang ahli kitab mereka ialah memerangi Islam dan orang Islam. Para jemaah, kita mesti faham, ahli kitab sekarang lain daripada ahli kitab yang di zaman Nabi Musa dan yang ada di zaman Nabi Isa. Kita memang percaya akan kitab suci seperti Taurat, seperti Injil. Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil turun kepada Nabi Isa. Kita percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang telah menurunkan semua kitab-kitab suci. Allah yang telah memutuskan semua rasul-rasul. Tetapi para jemaah kena faham, ahli kitab sekarang tidak percaya Allah langsung. Mereka kata Allah, yang Tuhan mereka ialah Isa. Mereka anggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, sampai mereka kata tiada Tuhan melainkan Isa. Yani bukan mereka anggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, tidak. Mereka anggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Para jemaah, kita kena faham, kita orang Islam percaya Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul sahaja. Dia seorang manusia. Allah memutuskan dia sebagai Nabi dan Rasul. Betul? Kalau kita sekarang ikut syariat Nabi Isa, kita tidak, na'udzubillahi min zalik. Ini contoh. Kalau kita sekarang percaya Nabi Muhammad Nabi dan Rasul, Al-Quran firman Allah, tapi kita tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Nabi Muhammad, dan kita ialah ikut syariat Isa sahaja. Itu betul atau salah? Salah. Kita tak anggap Isa sebagai Tuhan, anggap Isa sebagai Nabi dan Rasul. Dan
Jadi kita ikuti Isa sebagai Nabi dan Rasul. Itu saja. Apa nama itu? Kufur. Faham ini? Kufur. Kita ialah mesti percaya Isa Nabi dan Rasul telah menerima kitab suci dari Allah yang bernama Injil sahaja. Kemudian kita ialah mesti percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk kita. Dan kita ialah mesti menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Faham ini para jemaah? Maknanya kalau ahli kita khusus kepada orang Nasara, orang Kristian, kalau mereka kata benar Muhammad Rasulullah, sampai sekarang mereka tak percaya Muhammad Rasulullah. Kalau mereka kata betul-betul Muhammad Rasulullah dan Al-Quran kalam Allah, mereka tak percaya Al-Quran kalam Allah. Mereka kata Al-Quran ini ialah kata-kata Muhammad dan Muhammad bukan Rasul. Kalau mereka mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Al-Quran kalam Allah, tapi kami sebagai ahli kitab akan ikut Nabi Isa. Itu betul atau salah? Salah. Itu pun kufur. Walaupun mereka percaya Isa Rasul dan Muhammad Rasul, mereka percaya Al-Quran, tapi kita pilih Injil dan pilih Nabi Isa. Kufur. Tapi bagaimana kalau mereka langsung tak percaya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Mereka tidak percaya Al-Quran sebagai firman Allah, dan mereka tidak percaya Isa Nabi dan Rasul. Bahkan mereka anggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. So apa itu? Kufur satu kali tak cukup. Kufur satu kali tak cukup. Berapa kali mereka kufur? Kufur terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kufur terhadap Al-Quran sebagai kalam Allah. Kufur terhadap Allah sebagai Tuhan. Kufur terhadap Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi dan Rasul. Percaya Nabi Isa sebagai Tuhan itu pun kufur. Ya Rabbi, kita kali ada banyak lagi. Ada banyak kufur lagi. Timur bagaimana? Tak apa-apa. Biarkanlah mereka. Mau kufur-kufurlah. Kita tidak sebut dengan mereka. Cuma kita boleh tolong mereka, kita memberi hidayah, petunjuk kepada mereka. Sesiapa yang mahu beriman boleh, dan sesiapa yang mahu kufur pun boleh. La ikraha fid din. Okey? Tapi saya nampak mereka ialah yang sangat-sangat sebut dengan kita. La ilaha illallah. Kita tak sebut dengan mereka. Sebab kita ialah mempunyai agama yang hebat. So kita sebut dengan agama kita. So mereka tinggalkan agama mereka, dan mereka ialah sebut dengan kita. Mahu apa dari kita? Apa yang mereka mahu dari kita? Allah berfirman, "Waddat ta'ifah." Sebelumnya, maknanya bukan semua ahli kitab. Bukan semua. Tengok Al-Quran, insaf. Al-Quran adil kalam Allah. Adil, subhanallah. Bukan Al-Quran kata semua ahli kitab. Tak, sebelumnya dari ahli kitab. Apa masalah sebelumnya itu? Sebelumnya itu ialah yang mempunyai
mempunyai hasad tinggi terhadap orang Islam. Wala ta'ifatun min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab, mereka ialah mahu, mereka ialah suka. Kalau mereka mahu dan mereka suka, adakah hanya mereka mahu sahaja? Yani mereka mahu, mereka ialah ingin, hanya mereka ingin sahaja? Tidak. Mereka ingin dan mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti saya ingin datang kelas hari ini, so saya akan berusaha untuk datang kelas. Saya akan berusaha sehingga aku datang. Mereka ialah ingin apa? Lau yudillunakum. Mereka ialah berharap sangat-sangat untuk menyesatkan kita. Tapi hanya mereka rasa sahaja mahu menyesatkan kita, tak? Mereka rasa dan mereka ialah akan berusaha. Rasa dan akan berusaha. Semua ahli kita bukan segolongan dari mereka, sebahagian sahaja dari mereka. Okey, mereka mahu menyesatkan kita para jemaah. Macam mana mereka mahu menyesatkan kita? Mahu kita tinggalkan Islam dan ikut mereka. Tapi kalau kita tinggalkan Islam dan kita ikut mereka, kita akan sesat seperti mereka ialah sesat. Kalau kita sesat seperti mereka sesat, maaf, saya nak tanya kalau boleh, ya boleh, tanyalah, adakah mereka tahu bahawa mereka sesat? Mereka tahu bahawa mereka sesat 100% tahu. Para jemaah minta maaf, Allah dalam ayat ini memberitahu kita tentang hasad. Kita kena faham ayat ini bercakap tentang dengki. Tahu keadaan mereka seperti keadaan siapa? Sama seperti keadaan orang fakir nampak orang kaya. Yang fakir itu dia mengharap sangat-sangat yang kaya itu menjadi miskin macam dia. Faham ini? Menjadi miskin macam dia. Mana keadaan yang lebih baik? Kalau kaya atau miskin? Mana keadaan yang terbaik? Keadaan orang kaya atau keadaan orang miskin? Kaya lebih baik dari miskin. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltu." Kalau kemiskinan itu seorang lelaki, pastilah aku akan membunuh dia. Sebab kemiskinan itu memang ialah menyusahkan kita. Adakah Allah mahu kita miskin? Tidak. Allah menciptakan kita manusia. Para jemaah ingatlah firman Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat sebelum Allah menciptakan kita manusia. Allah menciptakan kita dalam bumi ini sebagai apa? Khalifah. Adakah ada khalifah miskin? Adakah ada khalifah fakir? Tidak, tak ada. Kalau khalifah miskin tak layak menjadi khalifah. Khalifah mesti kaya.
hidup senang di dunia ini. Tapi para jemaah kita kena faham, segolongan itu ialah akan menyebabkan banyak masalah dalam bumi, termasuk masalah kemiskinan. Sebab apa? Sebab mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyesatkan kita. So mereka ialah mempunyai banyak idea, mereka mempunyai banyak senjata, akan lawan kita dengan semua senjata. Mereka tidak berputus asa. Mereka tidak akan berputus asa, sehingga kita semua ialah sesat. Mereka tahu mereka sesat, memang tahu, tapi tak mahu mereka sahaja yang sesat. Selagi mereka sahaja yang sesat dan kita ialah ikut jalan yang lurus, mereka sakit hati, berat atas mereka. Tapi kalau macam tu, marilah ikut kita. Tak, mereka tidak mahu menjadi macam kita. Tidak, mereka mahu yang kita menjadi macam mereka. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mereka akan menyesatkan siapa? Hanya mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Betul para jemaah, ini keadaan orang dengki. Ini keadaan orang dengki. Apabila orang dengki itu sibuk dengan orang yang kaya ini, dia sangat-sangat berharap yang kaya itu jadi miskin. Orang yang kaya tidak menjadi miskin, tapi yang miskin itu sentiasa berharap supaya yang kaya itu menjadi miskin. Para jemaah, fikirlah bagaimana keadaan orang yang miskin itu setiap hari. Tiap-tiap hari keadaan dia macam mana? Hati dia macam mana? Ya Allah, kalau dia sakit hati sebab dia nampak orang kaya itu kaya, dia hari-hari tunggu orang kaya itu menjadi miskin, tapi yang kaya tak jadi miskin, atau yang kaya itu makin lama makin kaya. Kalau makin kaya, yang miskin ini makin apa? Makin sakit hati, makin marah. Sebenarnya yang hasad itu mudarat siapa? Diri sendiri dulu. Macam keadaan mereka. Ada banyak cara untuk menyesatkan orang Islam. Tapi Masya Allah, nampak orang Islam makin lama makin kuat, makin lama makin ramai. Masya Allah, apabila mereka bukan dalam Facebook atau YouTube, nampak Masya Allah ramai sangat datang untuk belajar, untuk dengar ceramah. Pastilah mereka sakit hati. وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka tidak menyedari. Mereka tidak menyedari bahawa mereka ialah membinasakan mereka sendiri. Teruskan, Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati Allahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu ingkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Oleh itu, kalau para jemaah ingat, tadi saya tanya para jemaah, mereka tahu mereka sesat atau tidak? Inilah bukti bahawa
benar Al-Quran kalam Allah, Nabi Muhammad SAW benar, tapi mereka tak mahu ikut. Tak mahu. Kenapa tak mahu berjamaah? Ketahuilah, orang Islam yang menurut Al-Quran dan Sunnah mesti menyerahkan dirinya kepada Allah. Hati orang Islam mesti baik, mesti bersih. Orang Islam akan anggap semua orang ialah macam saudara. Kita semua akan bersaudara. Diwajibkan atas saya sayang kepada semua orang Islam, memelihara semua orang Islam. Perempuan Islam mesti rasa aman dengan saya. Saya mesti rasa aman dengan perempuan. Semua mesti rasa aman terhadap harta, terhadap ialah kehormatan, terhadap jiwa. Yani orang Islam mesti hidup aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara kepada orang Islam. Maknanya, saya sebagai orang Muslim tak boleh tamak pada harta kamu, tak boleh langsung. Sebetulnya, kalau kita faham Islam para jemaah, dan apabila saya berjalan mana-mana, kemudian saya nampak ada bed atau ada duit atau ada bekalan orang jatuh, saya sebagai orang Islam, saya tak boleh ambil langsung. Tak boleh. Ini bukan hak saya. Saya sebagai orang Islam, saya tak boleh ambil. Tinggalkan sehingga ialah tuan dia datang ambil. Sebab apa? Sebab saya orang Islam. Atau kalau saya ambil, saya akan cari mana tuan dia. Faham ini para jemaah? Ini sifat orang Islam. Tapi mereka bukan macam tu. Mereka orang duniawi. Mereka suka dunia. Mereka sangat-sangat suka dunia. Mahu dunia sahaja. Tak mahu. Kalau mahu dunia, ambillah dunia. Allah menciptakan dunia ini untuk semua orang. Masalah orang hasad. Mahu kalau dia miskin, mahu semua orang miskin macam dia. Mungkin ada orang hasad orang sebab ibadat, sebab taat. Orang hasad itu buat maksiat, tapi dia nampak macam kawan atau jiran banyak taat. Kerana dia hasad orang taat itu, dia akan berusaha sehingga orang yang baik itu buat maksiat macam dia. Mahu semua sama. Ya Allah, teruskan. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu campur adukan yang benar dengan yang salah? Dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Allah. Buat apa lagi? Lima talbisun al-haqq bil-batil. Mereka tahu kebenaran tak? Tahu. Mana kebenaran? Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka
kita. Yani kalau tengok ayat yang tadi, ayat 6, 9. Tengok keadaan orang hasad, tidak mahu ada orang lebih baik dari dia. Kalau boleh kurang dari dia atau sama. Ini keadaan orang hasad. Orang hasad ingkar kebenaran. Dia tahu tapi dia tak percaya, atau dia percaya tapi ingkar, tolak kebenaran. Ya Allah, yakni seorang yang tolak kebenaran itu, orang dengki. Semua ini para jemaah kita sekarang mencari dua dalam satu. Siapakah itu yang mempunyai hasad dengki, dan apa itu jenis dengki? Supaya kita faham ini, semua orang benci orang yang lebih atas dari dia, dengki. Macam keadaan ahli kita, orang Islam dengki dari mereka. Semua Islam ini turun menjadi sama. So kalau ada dalam hati kita para jemaah macam itu, na'udzubillah, itu masalah. Yang contoh, maaf, salah seorang tak pernah datang kelas, tapi dia nampak kawan dia selalu datang kelas. Dia rasa macam cemburu, rasa macam marah. Dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dia ialah menyesatkan kawan dia. Sebab apa? Sebab dia tak mahu kawan lebih berilmu dari dia. Ini memang cara siapa? Ahli kitab. Tapi ada ramai ikut tak? Ada ramai orang ikut. So itu penyakit para jemaah. Apa yang saya harus buat? Kalau saya tak mampu pergi kelas, janganlah aku ialah menghalau orang yang suka pergi. Biarkanlah dia pergi. Faham ini? Mungkin kawan saya itu doa kepada Allah untuk saya, Allah akan memberi hidayah petunjuk kepada saya. Tapi apabila aku menyesatkan dia, ya Allah, itu masalah para jemaah. Mahu sesatlah seorang. Ramai orang sesat, tapi rasakan cukup. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya mereka ialah menyesatkan orang lain. Apa tujuan mereka? Bukan sebab kesesatan itu baik atau lebih cantik dari kebenaran. Selagi dia nampak orang itu istiqamah, dia sakit hati. So dia mahu hidup tanpa sakit hati. Tapi dia salah pilih. Selagi dia hasad dengki, pasti akan hidup dengan sakit hati. Mahu hidup tanpa sakit hati, buangkanlah itu dari hati. Bersihkanlah jiwa dari sifat yang buruk itu. Faham ini para jemaah? Yang kedua, dalam ayat 70, semua orang yang tolak atau ingkar hak, ingkar kebenaran, itu hasad. Maaf para jemaah, contoh di mana-mana
jumpa dan makan dan minum saya tak. Kita memang selalu jumpa. Tapi kita ialah bermusyawarah sebab kita mendapat idea yang baru. Sebab kita nak syarikat atau sekolah atau maju. Betul tak? So kalau saya hadir dalam mesyuarat itu dan saya ialah mempunyai idea yang terbaik, idea yang akan bantu, tapi saya diam, saya tak beritahu. Tak ada siapa-siapa tahu dalam hati saya ada idea yang baik. Cuma saya sahaja yang tahu, saya dan Allah. Jadi saya diam. Saya tak bantu, saya tak beritahu kepada mereka. Okey. Maafkan saya berjemaah, saya nak tanya, kenapa simpan idea itu tak beritahu kepada mereka? Yang kalau kita tak tahu hasad, dan kita belum tahu hasad itu lagi, saya nak tanya, kenapa awak simpan idea itu tak beritahu mereka? Apa sebab? Tak mahu berjaga, tak mahu mereka maju. Apa itu? Hasad. Allahu Akbar. Maafkan saya para jemaah, berapa kali kita nampak ada orang buat silap, berapa kali kita nampak ada kesilapan, dan kita ialah mempunyai idea yang terbaik, tapi kita diam. Kita diam, tak bagi tahu. Kita tak bagi tahu, tapi kita memang ada alasan. Tapi sebenarnya alasan itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kita memang mencari alasan. Sebenarnya berjemaah, sebab kalau kita nak tahu sama ada hasad, ada dengki pada kita atau tidak, saya tak boleh begitu Pak Doktor, maaf Doktor, boleh temu sama kalau ada dengki dalam hati saya atau di mana Doktor di dunia akan tahu sama ada dengki dalam hati kita atau tidak. Mana ada Doktor mata di dunia akan tahu ada penyakit ain atau tidak. Nak tahu? Masukkan di hospital Al-Quran. Dia sahaja yang akan memberitahu kita macam mana kita tahu inilah cara yang terbaik supaya kita tahu. Tengok keadaan ahli kitab macam mana. Ya Allah, itulah cara. Selain itu para jemaah yang minta maaf, banyak lagi mungkin kita ialah menghadapi masalah macam itu. Saya memang ada ide, saya nak nasihatkan orang itu. Yang saya nampak, maaf para jemaah, saya nampak ada orang buat zina, dan saya ialah mempunyai nasihat yang baik. Mungkin cara saya lembut, kalau saya nasihatkan dia, saya akan nasihatkan dia dengan cara yang baik. Jadi saya diam. Saya tahu dia buat zina, saya jauhkan diri, lepas tangan. Saya tak mahu, sebab saya suka hidup macam, tak suka macam kacau orang-orang. Saya tak suka macam tenang, saya suka hidup tenang. Ini fahaman saya. Ini faham. Saya fikir kalau saya okey, nampak ini silap, tapi saya diam. Nampak ini tak buat baik, tapi saya buat macam tak nampak. Kenapa awak macam tu? Sebab saya nak hidup tenang, jauhkan diri saya dari masalah. Okey.
menyelamatkan diri kamu dari masalah luar, tapi pastilah ada berperang dalam hati kamu. Kamu tidak boleh menjauhkan masalah dalam hati kamu. Mustahil. Kenapa macam tu? Sebab kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kita ialah tenteram hati para jemaah, kita tak boleh berhenti amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf, keluarkan semua yang terbaik dalam hati kamu kepada orang, walaupun orang itu tak sesuai. Yani saya mungkin nasihatkan musuh saya dengan ikhlas. Macam seorang doktor di hospital, seorang doktor muslim, apabila ada orang kafir, datang ke hospital itu sebab orang itu sakit, doktor yang muslim itu akan bagi obat kepada orang kafir itu, atau akan marah dia dan akan, kalau dia sebab dia kafir, akan bagi obat. Kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, ini bukan hal kamu. Ini bukan hal kamu. Awak Muslim mesti menjadi baik dengan semua makhluk. Allah haramkan babi, tapi kita tidak berhak untuk menghinakan babi. Allah haramkan kita makan dia, tapi Allah tak benarkan kita hina dia. Faham ini para jemaah? Kita kena faham ini Islam. So, macam mana kalau kita ada idea yang terbaik, tapi kita simpan, kita tak mahu nasihatkan orang. Saya nampak depan ada lubang, orang lalu akan jatuh, tapi saya diam. Saya tak nasihatkan dia. Tiba-tiba orang itu jatuh. Kenapa awak diam? Tanya dia, kenapa awak diam? Kenapa awak tak nasihat? Sebab mau dia jatuh. Kalau mau dia jatuh, maknanya awak baik. Macam mana kita tahu sama kita baik atau tidak? Saya rasa saya baik. Tak. Saya yakin awak tahu awak bukan baik. Mungkin tak ada orang lain tahu, tapi kita sendiri akan tahu sama kita baik atau tidak. Tapi saya tak nasihatkan dia sebab tadi dia marah saya. Saya tak nasihatkan dia, saya tahu dia akan jatuh, tapi saya tak nasihat. Kenapa? Sebab tadi dia marah saya. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Maaf para jemaah, kalau boleh terhadap ini bukan surah Al-Ma'idah. Tengok Al-Ma'idah. Al-Ma'idah surah 5, muka surat 108 ayat 8. Tengok ayat 8 surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha
sentiasa dalam semua keadaan, dalam semua hal. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم، dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ada masalah antara kita dan orang, tapi kita tidak nasihatkan dia, kita tidak berlaku adil kepada dia. Sebab apa? Sebab ada bermusuhan, sebab tadi kita gaduh. Okey? Kita mungkin gaduh, tak ada masalah. Boleh? Tapi bukan sebab kita gaduh aku tidak adil dengan kamu. Maaf, seorang istri gaduh dengan suami, biasa. Biasa. Tapi kerana gaduh dengan suami, tidak akan rasa kepada suami. Apa itu? Itu wala yajrimannakum shana'anu qaum. Okey, ketika itu pukul 12 atau pukul 11 gaduh, habis gaduh masuk dapur terus. Jangan masuk bilik tidur dan biarkan dia. Masalah untuk dia. Dia malah kamu tak apa. Ini cerita lain. Ini lain. Gaduh sama-sama tak ada masalah. Tapi kita bagi hak dia. Gaduh dengan suami, okey. Baru gaduh, okey. Malam ini saya akan tidur bilik lain. Tak boleh tidur dengan suami. Apa itu? Apa itu? Kenapa tak mau tidur sama suami? Kenapa tak mau masak untuk suami? Sebab apa sebab gaduh? Tapi bagaimana ayat ini? ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا. gaduh dengan suami atau suami marah kamu, masalah untuk dia. Taatlah untuk dia. Berlaku adillah dengan dia. Dengan kawan macam tu, dengan jiran macam tu, dengan manusia semua macam tu. Ini Islam. Bukan sebab aku benci saya tidak berlaku adil. Siapa pada kita tak perlu nasihat? Kita semua perlu nasihat. Al-mar'u mir'atu akhi. Siapakah pada kita boleh nampak muka sendiri tanpa cermin? Boleh tak? Boleh? Kita boleh nampak muka kita tanpa cermin? Para jemaah tahu siapakah cermin kita? Yang kalau saya nak tengok muka saya yang sebenar-benarnya, saya perlu tengok mana? Bukan tengok cermin yang dari kaca, tak. Saya akan tahu muka saya melalui saudara-saudara aku. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang beriman ialah cermin kepada saudaranya. Apa maksud? Apabila saya nampak kawan saya buat silap, saya tak boleh diam. Saya kena tegur dia. Takut nanti kalau aku tegur dia, dia mungkin marah saya atau
tahu? Cermin yang dari kaca tipu kita? Tak. Dia tak tipu kita. Maaf, muka hitam nampak hitam, muka merah nampak merah. Betul tak? Apa yang ada kita boleh nampak? Adakah cermin dari kaca itu lebih jujur dari kita? Lebih baik dari kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kita sebagai cermin kepada saudara kita. Yani saudara kita ialah mesti tahu kesalahan dia melalui kita, dan saya mesti tahu kesalahan saya melalui saudara. Tapi kalau kita sama-sama diam, saya tak bagi tahu kamu apa kesalahan kamu, kamu pun tak bagi tahu saya apa kesalahan saya. Itu Islam. Kenapa dia? Itu soalannya saya akan selalu tanya. Apa sebab kenapa awak nampak ada banyak silap pada saya? Kenapa awak tak bagi tahu saya? Apa alasan? Jangan kata takut marah saya. Maaf, ini alasan yang tidak diterima langsung. Apa sebab? Yang menjadi kemudian sebab hari kiamat saya, hari kiamat sebab saya ada banyak silap yang saya tak tahu, ada banyak perkara yang saya buat tapi saya tak tahu itu salah. Hanya kamu tahu. Hari kiamat saya akan beritahu Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ambillah hak saya dari saudara aku ini. Apa hak? Saya tak ambil duit dari kamu, tak? Hak bukan duit sahaja. Hari itu awak nampak saya silap tapi awak tak tegur saya. Hari itu awak nampak saya silap tapi awak tidak nasihatkan saya. Ya Allah, ambillah hak saya dari saudara aku ini. Berapa kali? Berapa ramai mereka ialah ada hak dengan kita. Takut hari kiamat ramai orang datang pada hari kiamat minta hak mereka dari kita. Sebab apa para jemaah? Rujukan ke suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr. Ini bahasa sesungguhnya manusia semua ialah dalam kerugian, kecuali illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak nasihatkan orang akan rugi, yang tidak tegur orang akan rugi, yang tidak menerangkan kesalahan orang akan rugi. Walaupun kamu salat, zakat, puasa, haji. Ada satu ayat, setiap kali baca ayat itu sangat takut. Kalau para jemaah bukan surah Asy-Syu'ara, surah 26, muka surat 371. Syu'ara, muka surat 371. Ayat 88 dan ayat 89. Ayat 88. Okay, sudah?
kita dan anak bina tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak bina orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, sejahtera, kecuali hati yang bersih, qalbun salim. Kita hidup di dunia ini para jemaah, kebanyakan kita sibuk dengan apa? Umur kita ini akan habis, sedang kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan harta dan anak. Para jemaah, fikirlah bagaimana kalau kita tak ada harta langsung, tak ada anak langsung. Bagaimana kita akan hidup? Ada makna untuk kehidupan kita? Tapi hari-hari kita sibuk dengan harta, kita sibuk dengan anak-anak kita. Sebenarnya para jemaah, harta dan anak, dua-dua ini yang sangat-sangat penting dalam kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-malu wal-banun zinatul hayati dunia. Harta benda dan anak bina perhiasan kehidupan dunia. Tak ada harta, tak ada anak, dunia tak cantik. Faham ini? Umur kita habis pada dua-dua ini. Dua-dua ini yang telah mengambil banyak masa dari kita. Betul? Kenapa para jemaah? Sebab kita berhak dapat manfaat dari dua-dua itu pada hari kiamat. Yang kita perlu harta bantu kita dunia dan akhirat. Sebagaimana kita perlu harta bantu kita di dunia, kita makan, kita minum, kita hidup melalui harta. Kalau tak ada harta susah. Tapi bukan hanya matlamat kita, harta itu bantu kita di dunia ini sahaja. Dunia ini sementara. Saya mungkin mati sekarang. Mungkin. Matlamat saya, mahu harta yang saya dapat bantu saya dunia dan akhirat. Macam mana akan bantu saya di akhirat? Ibu para jemaah, supaya kita ada harta, kita mesti berusaha, mesti kerja. Melalui usaha saya itu, saya mendapat pahala. Pahala itu akan bantu saya hari kiamat. Saya sudah berusaha dapat pahala, saya pun sudah dapat harta, sudah ada duit. Buat apa dengan duit itu? Saya belajar kepada istri, dapat pahala. Saya belajar kepada anak, dapat pahala. Saya belajar untuk kelas, dapat pahala. Saya belajar untuk kereta, sangat bawa saya ke masjid, dapat pahala. Saya belajar untuk elektrik, untuk bil air. Semua itu para jemaah. Yang bila kita bayar bil elektrik atau bil air, kita kena tahu kita dapat pahala. Macam mana kita dapat pahala? Saya fikir saya bayar bil itu sebab saya dapat manfaat. Betul. Selain manfaat itu, kamu pun dapat pahala. Dapat pahala. Baca Quran tak? Oh baca. Kalau tak ada elektrik, macam mana kamu baca? Oh memang susah. Air. Kamu wudu tak? Wudu. Dapat pahala tak? Dapat. Bagaimana kalau awak tak bayar bil?
Faham ini? Semua pahala itu akan bantu saya hari kiamat. Bagus. Maknanya hari kiamat saya akan datang ialah mempunyai banyak pahala. Itu selain pahala salat, zakat, puasa, sedekah, pahala ibadah. Tapi ada orang akan datang pada hari kiamat kosong. Ada ramai harta berbanyak tapi tak ada pahala langsung. Kenapa tak ada pahala? Dia belum bayar lagi. Tak, sudah bayar. Semua milik sudah bayar. Jadi apa masalah? Kenapa tak dapat pahala? Hati tak bersih. Ya Allah, hati tak bersih. Inilah firman Allah. Illa man ata Allah biqalbin salim. Hati yang sempurna, hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari hasad, dengki, kebencian, kemarahan. Bersih. Dia tidak benci orang langsung. Dia tidak dengki orang langsung. Dia tidak hasad orang langsung. Jadi marah dia, bergaduh dengan dia. Lepas itu beri salam. Assalamualaikum. Terus jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marah dia. Apa? Jawabnya. Apa masalah? Tapi marah. Lepas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjawab. La ilaha illallah. Kita cuba Bapak jemaah minta maaf sebab kita manusia ini biasa. Yani maaf apabila kita gaduh, jangan buat masalah lain dari gaduhan itu. Itu memang biasa, mesti ada dalam dunia. Mesti ada. 2-3 hari, 1 minggu, mungkin 1 bulan tak cakap. Sebab apa? Sebab kita gaduh selama 1 bulan. La ilaha illallah. Adakah itu hati bersih? Itu hati akan jumpa Allah. Itu hati yang akan dapat manfaat dari harta atau dari anak. Itu hati yang muflis. Hati yang muflis. Itu hati yang Allah tidak akan ampun dosa dia. Ini tawaran Rabbah. Sejak kita kecil kita bersama. Tapi apabila kita sudah tua, hanya ada perselisihan antara kita. Dia terus buang nombor saya. Banyak kali telefon dia tak angkat. Banyak mesej aku hantar kepada dia tak balas, tak jawab. Apa salah? Sebab kita gaduh. Sebab ada perselisihan antara kita. Putus silaturahim. Sudah putus semua hubungan antara kita. Maafkan saya, seorang perempuan, seorang istri minta cerai dari suami. Sebab apa? Apa sebab? Apa alasannya? Ramai cerai atas sebab duniawi. Jarang kalau ada seorang perempuan minta cerai kerana Allah dan Rasulnya. Tak ada. Kerana Allah dan Rasulnya kena sabar. Kerana Allah dan Rasulnya tak boleh putus hubungan langsung. Itulah Allah suruh kita kahwin, tak suruh kita cerai. Tak suruh kita cerai. Fankihu ma taba lakum min an-nisa. Kahwinlah 1, 2, 3, 4. Mana
Sebab akhirnya para jemaah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua minta keampunan dari Allah. Allah akan tengok hati kita. Hati kita bersih. Macam mana tahu hati bersih? Cepat maafkan. Tak simpan apa-apa dalam hati. Kawan ini, jiran ini, kerabat ini, sahabat ini marah saya, buat macam-macam dengan saya. Hanya saya baru tahu dia sakit, masuk hospital. Saya seorang yang pertama akan pergi jumpa dia. Saya akan tolong dia. Apa-apa yang dia mahu saya akan bantu dia. Hati bersih. Sudah ada masalah antara kita. Saya tidak akan bukan keaiban dia. Saya tidak akan ceritakan kepada siapa-siapa. Sebab hati bersih. Hati bersih. Itu yang kita perlu para jemaah. Macam mana kita tahu tak ada hasad dalam hati kita? Macam mana kita tahu tak ada hasad? Kita akan tahu kalau kita rujukan kepada Al-Quran. Maaf, mungkin ada ramai orang sedih. Mungkin ada ramai orang rasa macam tapi mesti eloklah kalau kita ialah sedar sekarang para jemaah. Jangan tunggu sehingga hari kiamat itu datang. Nampak kita ialah na'udzubillah ta'ala rugi dan muflis. Kalau kita tidak dapat keampunan dari Allah, fikirlah kita akan pergi ke mana? Hari kiamat hanya ada dua tempat sahaja. Fikirlah para jemaah, bagaimana kalau kita di dunia ini tidak sabar terhadap orang yang marah kita? Adakah kita akan sabar terhadap api neraka? Kita tak sabar sama orang itu, ialah buat hati kita sendiri. Akan sabar kalau masuk api neraka. Hati dan seluruh anggota badan akan sakit dalam api neraka. Bagaimana? Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Al-Muslimin yang pertama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terutama. Tengok para jemaah Al-Quran sangat penting dalam kehidupan kita. Saya nasihatkan kepada semua orang, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kehidupan kita ini akan sepi, akan susah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zawjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bukan seorang istri Rasulullah yang biasa atau bukan seorang perempuan yang biasa. Tidak. Ummul Mukminin, ibu saya, ibu kamu semua, ibu semua orang beriman. Dia menghadapi fitnah yang besar. Bukan fitnah riba atau rasuah atau fitnah zina. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai fitnah yang besar. Apa masalah? Semasa dia balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah Rihan, Sayyidah Aisyah keluar dari tempat duduk dia dan mereka pergi tinggalkan Sayyidah Aisyah.
sebatan yang macam tu. Nampak Sayyidah Aisyah datang dengan seorang sahabat itu, mereka tidak tumput tanya kenapa lambat. Apa hal? Tanpa mereka soal, terus tuduh Sayyidah Aisyah bahawa dia berzina dengan seorang sahabat itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa tujuan mereka? Apa faedah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat Islam sudah berapa lama? Lama sangat para jemaah. Dalam 1 minit mereka akan ialah hancurkan apa yang Rasulullah buat. Tuduh istri Rasulullah berzina. Istri Nabi Lut alaihi salam, walaupun dia kafir, tak pernah berzina. Istri Nabi Lut alaihi salam, walaupun dia kafir, tak pernah berzina. Tuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berzina. Rasulullah sedih. 1 bulan Rasulullah duduk dalam rumah, tak boleh keluar mana-mana. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat-sangat sedih, tapi tak boleh buat apa-apa. Sebab dia dengar berita yang buruk tentang anak dia, tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan sampai ada ramai orang murtad. Fitnah itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran yang telah membersihkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah sudah bersih, sudah tahu bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sangat-sangat bersih, tidak bersalah. Bagaimana seorang yang mengeluarkan fitnah itu? Sebenarnya seorang itu ialah salah seorang lelaki yang bernama Mistah. Mistah itu kerja dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar yang tanggung jawab Mistah itu, tanggung jawab bagi makan, minum, pakaian, semua yang Mistah itu mahu Sayyidina Abu Bakar bagi. Selepas Al-Quran turun dan bersihkan Sayyidah Aisyah, dan Sayyidina Abu Bakar sudah tahu Mistah itu yang membuat fitnah itu, Sayyidina Abu Bakar marah dan dia beritahu kepada Mistah itu, aku tidak akan memberi kamu nafkah lagi, tidak akan memberi kamu sedekah lagi. Yang Mistah buat besar atau kecil? Besar. Tapi yang Sayyidina Abu Bakar buat lagi besar dari yang Mistah buat. Bukanlah surat An-Nur An-Nur surah 24 muka surat 351. Cerita ini telah mula daripada ayat 11. Cerita ini telah mula daripada ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu
syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan fikir fitnah itu ialah buruk bagi kamu. Sebenarnya tidak. Bahkan dalam fitnah itu ada kebaikan kepada kamu. Cerita ini para jemaah terus sampai ayat 26. So cerita ini panjang. Tapi saya nak para jemaah tengok ayat 22. Tengok ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah tunggu Sayyidina Abu Bakar. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Ayat 2. Dan janganlah orang yang berharta serta dalam hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang miskin serta orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang ini. Allah suruh Abu Bakar memaafkan Mustah. Allah suruh Abu Bakar melupakan kesalahan Mustah. Kenapa para jemaah? Sebab hati Abu Bakar bersih. Allah mahu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa bersih. Bolehkah kita amalkan ini? Memaafkan kepada semua orang yang marah kita, memaafkan kepada semua orang yang buat silap kepada kita. Bolehkah kita melupakan semua masalah antara kita, antara keluarga, antara kerabat dan sahabat dan jiran? Bolehkah? Senang atau berat atas kita? Itulah kalau kita mahu hati bersih. Kalau tak mahu ada hasad dengki langsung dalam hati, ikutlah ayat ini. Sebab ada satu syarat. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Mahu Allah mengampunkan dosa kamu atau tidak? Mahu. Bagaimana Allah akan mengampun dosa kamu padahal kita tak ampun kesalahan orang? Itulah Al-Quran tarbiyah. Al-Quran tarbiyah. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Oleh itu para jemaah, kita mesti faham Allah memelihara hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari hasad tinggi. Sebab hati dia ialah bersih. Hati dia ialah bersih. Al-Quran akan bantu hati kita semua. Sebab ayat ini bukan hanya turun kepada Abu Bakar sahaja. Ayat ini turun kepada kita semua. Maknanya kita mungkin amalkan ayat ini. Kita mungkin ialah amalkan ayat ini. Okey.
Okey, kita rujukkan ke surah Al-Imran ayat 72. Surah Al-Imran, surah yang ketiga, muka surat 59, muka surat 59 ayat 72. Okey. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Masih lagi para jemaah, ayat ini akan menerapkan untuk kita bagaimana hasad tinggi ahli kitab itu. Dan berkata segolongan dari ahli kitab, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu pada sebelah bagi, dan kufurlah pada betapnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Kalau saya tanya para jemaah, apa yang segolongan dari ahli kitab buat? Apa nama dia? Yani kalau kita nak bandingkan ayat ini dengan keadaan sekarang, apa nama yang mereka buat ini? Buat apa? Yani mereka sudah akan beriman pada bagi, dan mereka akan kufur pada pedang. Apa tujuan mereka? Mereka akan berusaha supaya mereka ialah menyesatkan orang yang beriman. So mereka ialah beriman pada waktu bagi mereka ialah bersama orang beriman, datang ke masjid, salat, dan ialah macam betul-betul beriman pada waktu bagi. Tapi pada waktu petang mereka kembali ke kufur. Apa itu? Satu, munafik. Lagi, orang ini tipu tak? Tipu. Betul? Tipu. Sebab apa? Bagi mereka kata kami beriman, kami orang Islam. Betul? Mereka keluar dari Islam, mereka kufur. So maknanya mereka ialah tipu. Waktu mereka masuk Islam, mereka benar tak? Mereka tak benar. Okey. Maafkan saya para jemaah. Ramai orang keadaan mereka macam keadaan sebelum ini. Macam mana? Kadang-kadang kita ialah bercakap dengan orang, sedang kita bercakap dengan dia, kita fikir orang itu benar.
padahal dia tahu sedang dia bercakap dengan kita, dia tahu dia tidak benar. Macam orang ini, وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, mereka ialah sudah berbincang, marilah kita sama-sama masuk Islam. Yani pergi kelas, pergi masjid, salat, kita ialah bersama orang beriman, dan kita ialah macam duduk bersama mereka, kita ialah jalan dan makan duduk bersama mereka, sehingga mereka rasa kita ialah Islam. Tapi pada waktu petang kita kufur balik. Maknanya mereka sudah tahu apa yang mereka akan buat. Macam orang yang tipu kita, atau na'udzubillahi ta'ala, ini contoh supaya kita faham, kita pun tipu orang. Sedang kita tipu orang itu, kita tahu kita tipu atau tak? Mesti tahu. So, apa beza antara keadaan, na'udzubillahi ta'ala, ini contoh sebab kita nak faham. Apa beza antara keadaan kita kalau kita tipu orang dan orang ini sama atau lain? Sama. Sama. Tipu sebab apa para jemaah? Sebab saya tipu, na'udzubillah, sebab saya mahu orang itu percaya kepada saya. Betul tak? So, apa beza antara kita dan mereka? Itu ialah golongan hasad. So, orang hasad ialah yang tipu. Supaya kita faham para jemaah, yang tidak hasad tak boleh tipu langsung, lagi pun tak perlu tipu. Tak perlu. Untuk apa? Untuk apa saya tipu? Tak ada. Yang mahu percaya, percayalah. Yang tak mahu percaya, tak apa. Sebab apa? Buat lillahi ta'ala ikhlas. Ikhlas. Tapi maaf para jemaah, oleh itu kita kena berhati-hati terhadap orang yang banyak sumbang. Apabila orang bercakap dengan kita atau jual barang, sekarang banyak tipu. Okey? Semua itu para jemaah, maaf, kalau ada orang jual sesuatu yang palsu atau yang tidak berkualiti kepada kita, tetapi orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita percaya dia, apa maknanya orang itu? Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mengambil duit kita. Kalau kita tak ada duit, akan jual barang itu kepada kita? Tak. Tidak. So, dia berusaha macam tu supaya dia ialah bagi kita barang atau kita yang tidak berkualiti itu, dan dia mahu ambil duit dari kita. Ini cara siapa? Ini cara siapa? Orang yang menipu. Orang yang menipu itu datang dari mana? Dari hasad. Sebab orang yang hasad itu para jemaah ada dua golongan. Sebenarnya ada banyak, tapi dua dari banyak. Mahu ambil yang ada dengan kamu. Mahu ambil yang ada dengan kamu. Kamu ada harta, dia tak boleh datang kata, bagilah harta kamu itu kepada saya. Tak. Dia ada banyak cara. Ada banyak cara. Mungkin dia tipu kamu, menipu kamu. Ada banyak cara. Yang penting dia ialah ambil duit kamu. Dia ambil sebab apa? Hasad. Hasad. Sama juga para jemaah, ini salah satu cara menipu orang Islam. Marilah kita masuk Islam.
kita masuk Islam? Maafkan saya para jemaah, sebab ayat ini ialah berkaitan dengan keadaan kita sekarang. Maaf, contoh, tapi itu banyak berlaku. Salah seorang lelaki mau kahwin dengan seorang perempuan bukan sebab cinta, nak kahwin sama dia sebab harta. Salah seorang perempuan nak kahwin dengan seorang lelaki sebab harta, bukan sebab cinta. Boleh masuk bawah ayat ini atau tidak? Boleh. Boleh masuk. Ya Allah. Ya betul para jemaah. Kalau lelaki itu tahu perempuan itu nak kahwin sama dia sebab harta, akan setuju? Kalau perempuan itu tahu lelaki itu mau kahwin dengan dia sebab harta, akan setuju? Tidak. Sama juga. Masuklah Islam supaya orang Islam percaya kepada kita. Lepas tu petang akan buat apa? Akan cerai. Ramai mahu macam tu, kahwin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun pun tak apa, sehingga dia boleh dapat. Lepas tu bila dapat, bye-bye, sudah keluar, sudah jadi. Ramai orang macam tu. Subhanallah. Masuklah Islam pada waktu bagi, sehingga orang Islam itu sayang kita, percaya kepada kita. Petang nanti kita keluar dari Islam. Keluar dari Islam akan bawa ramai orang Islam, akan bawa orang Islam. Ya Allah, itulah macam mana para jemaah, macam mana lelaki itu akan bagi harta kepada perempuan. Kalau kahwin, lepas tu rasa sayang, banyak tipu kepada dia, baru bagi. Sudah dapat rasa puas lagi? Berlaku tak? Berlaku. Kita para jemaah perlu faham Al-Quran. Apabila kita baca ayat 72 ini, jangan fikir hanya ayat ini khusus kepada kaum Yahudi. Tidak. Ini obat untuk hasad, untuk dengki, untuk hati kita para jemaah. Tengok macam mana? Subhanallah. Oleh itu kita kena berhati-hati. Sampai situ kita berhenti. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung banyak tadabbur dan banyak rahsia lagi. InsyaAllah kita akan tahu. Barakallahu fikum, nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yamla'u as-samawati wal ardi wa ma bainahuma ajma'in. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. الحمد لله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.